Ya. Cuma hadirin hadirat sekalian, tentang pertentangan pendapat para ulama ini, dalam bahasa agama kita panggil khilaf. Kalau nak dikaji khilaf, perkataan khilaf itu sendiri ulama berkhilaf pendapat. Apa maksudnya? Bayangkanlah, perkataan khilaf itu sendiri ulama khilaf juga. Apa artinya? Ulama ni kata khilaf tu adalah begini, ulama ni kata khilaf tu begini. Namun secara umum, sebagai manusia, kita semua adalah manusia yang suka berkhilaf. Manusia memang Tuhan buat custom made, dia tak pernah boleh bersatu. Tak boleh. Sebab itu dalam Quran surah Hud ayat 118, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Dan sekiranya Tuhan kamu mahu, nescaya dia akan jadikan semua manusia itu umat yang satu saja, tidak dibeza-bezakan. Tak ada orang Singapura, tak ada orang Malaysia. Kalau Singapura pula tak ada orang utara lah, orang timur, orang barat timur. Tak ada pula perbezaan Banjar ke, Bawean ke, Jawa ke, Ponorogo, Banjumas, Magelang. Kalau Bugisnya Aga, Gereba, Mumaning, Silaung, Bajiji, Madacing, Muam. Kalau Tuhan mahu tak payah semualah. Semua dia buat standard sama saja. Tetapi Allah Ta'ala sebut, sentiasalah mereka itu berbeza antara satu sama lain, melainkan golongan yang mendapat rahmat daripada aku, dan sebab itulah aku menciptakan mereka. Sebab itu kita semua walaupun sama, kita banyak perbezaan dalaman sesama kita. Contoh, warna kegemaran tidak sama. Sebab itu yang datang ke masjid, pakaian, warna semua lain-lain, beza-beza. Kalau yang sama pun penyanyi-penyanyi nasyid, boria, itu samalah. Tapi kalau biasa tak sama. Ibu-ibu di belakang berapa banyak warna ada. Tudung berapa pesen pakai, siakap, jenahak, kerapu, bawal, semua ada lah. Pesen lain-lain. Kita datang ada songkok, kopiah macam-macam pesen. Kenapa dari banyak kopiah tu kita beli? Di rumah ada 5 warna putih, biru, orang bagi hadiah, kita ambil ni. Setiap benda yang kita pilih itu kesukaan kita, tapi tak mesti kesukaan orang lain. Baik itu kalau pergi ke kedai kain, kita tengok orang beli kain di kedai, semua orang berbeza-beza dia punya cita rasa. Kita tengok gulung-gulung kain tu warna memang tak cantik betul, berkilat macam Seri Paduka yang di Pertuan Agong, warna kuning Allah punya. Dalam hati kita, siapalah beli kain? Dia pun datang je orang beli, bagi 1 meter 2 meter, sebab bagi dia itu yang paling cantik sekali. Dia pula pandang kain warna lain, dia pun tanya, siapalah tergamak nak pakai warna. Rupa kita yang beli kain tu pula. Kain tak pernah sama warna. Kadang baik tu bagi seorang penjual, dia tak heran kalau datang customer tanya, ini kain ni, dia pun explain lagi ni. Tiba customer kata, kain awak tak cantik lah ni. Toki relax je. Sebab satu orang cakap tak cantik, ada ramai lagi akan datang next, dia akan cakap cantik pula. Sebab itu manusia tak pernah sama. Pasangan kita pun tak sama dari segi speknya tak sama. Tuan-tuan ada yang isterinya macam Korea sikit, ada yang macam Hindustan sikit, ada yang macam Indonesia sikit. Semua cita rasa tidak sama. Dan itu adalah manusia. Perbezaannya itu tak dapat dielakkan. Cuma sekarang ini bagaimana kita nak mencari titik pertemuan. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir ketika mengulas surah Hud ayat 118, kata dia, sentiasalah manusia itu berselisih pandangan di dalam agama, pegangan, aliran, mazhab dan juga pendapat, kecuali golongan yang Allah beri rahmat dari kalangan pengikut para rasul, yang mana mereka berpegang teguh dengan agama hasil dari perkhabaran para rasul yang disampaikan kepada mereka. Timbul persoalan dalam hal agama. Kita konsentrate hal agama lah, jangan cerita persihan warna tudung apa leceh. Dalam agama, kenapa ada orang fikir, dia tanya, Ustaz, apa sebab ulama ni dia tak boleh bersatu dalam pendapat?
Ini hukum macam-macam lah. Kami yang pula jadi pening. Bila tanya ustaz, puasa 6 boleh tak niat sekali dengan ganti? Ustaz ni cakap boleh, yang ini tak boleh, yang ini kadang boleh, kadang tak boleh, yang ini 2 pendapat, ni 4 pendapat. Bagi satu jawapan standard tak boleh ke ustaz? Ada orang tanya begini, apasal kena beza-beza? Ada ustaz kata gosok gigi bulan puasa tengah hari makruh, ada yang kata batal. Mana satu ustaz? Kami pening kepala ha? Beginilah, ulama dia berbeza pendapat sebab pertama, tafsiran terhadap nas ataupun dalil adalah berdasarkan kepada idrak ataupun tahap pencapaian akal manusia masing-masing. At-tafawud fil akal wal faham wal qudrah ala tahsilil ilmi. Manusia ini dia punya kemampuan IQ dia berbeza-beza dalam memahami satu-satu dalil. Ya. Cuma hadirin hadirat sekalian, tentang pertentangan pendapat para ulama ini dalam bahasa agama kita panggil khilaf. Kalau nak dikaji khilaf, perkataan khilaf itu sendiri ulama berkhilaf pendapat. Apa maksudnya? Bayangkanlah, perkataan khilaf itu sendiri ulama khilaf juga. Apa ertinya? Ulama ni kata khilaf tu adalah begini, ulama ni kata khilaf tu begini. Namun secara umum sebagai manusia, kita semua adalah manusia yang suka berkhilaf. Manusia memang Tuhan buat custom made, dia tak pernah boleh bersatu. Tak boleh. Sebab itu dalam Quran surah Hud ayat 118, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Dan sekiranya Tuhan kamu mahu, nescaya dia akan jadikan semua manusia itu umat yang satu saja, tidak dibeza-bezakan. Tak ada orang Singapura, tak ada orang Malaysia. Kalau Singapura pula tak ada orang utara lah, orang timur, orang barat timur. Tak ada pula perbezaan Banjar ke, Bawean ke, Jawa ke, Ponorogo, Banjumas, Magelang. Kalau Bugisnya Aga, Gereba, Mumaning, Silaung, Bajiji, Madacing, Muam. Kalau Tuhan mahu tak payah semualah. Semua dia buat standard sama saja. Tetapi Allah Ta'ala sebut sentiasalah mereka itu berbeza antara satu sama lain, melainkan golongan yang mendapat rahmat daripada aku, dan sebab itulah aku menciptakan mereka. Sebab itu kita semua walaupun sama, kita banyak perbezaan dalaman sesama kita. Contoh, warna kegemaran tidak sama. Sebab itu yang datang ke masjid, pakaian, warna semua lain-lain, beza-beza. Kalau yang sama pun penyanyi-penyanyi nasyid, boria, itu samalah. Tapi kalau biasa tak sama. Ibu-ibu di belakang berapa banyak warna ada. Tudung berapa pesen pakai, siakap, jenahak, kerapu, bawal, semua ada lah. Pesen lain-lain. Kita datang ada songkok, kopiah macam-macam pesen. Kenapa dari banyak kopiah tu kita beli? Di rumah ada 5 warna putih, biru, orang bagi hadiah, kita ambil ni. Setiap benda yang kita pilih itu kesukaan kita, tapi tak mesti kesukaan orang lain. Baik itu kalau pergi ke kedai kain, kita tengok orang beli kain di kedai, semua orang berbeza-beza dia punya cita rasa. Kita tengok gulung-gulung kain tu warna memang tak cantik betul, berkilat macam Seri Paduka yang di Pertuan Agong, warna kuning Allah punya. Dalam hati kita, siapalah beli kain? Dia pun datang je orang beli, bagi 1 meter 2 meter, sebab bagi dia itu yang paling cantik sekali. Dia pula pandang kain warna lain, dia pun tanya, siapalah tergamak nak pakai warna. Rupa kita yang beli kain tu pula. Kain tak pernah sama warna. Kadang betul bagi seorang penjual, dia tak heran kalau datang customer tanya, ini kain ni, dia pun explain lagi ni. Tiba customer kata, kain awak tak cantik lah ni. Toki relax je. Sebab satu orang cakap tak cantik, ada ramai lagi akan datang next, dia akan cakap cantik pula. Sebab itu manusia tak pernah sama. Pasangan kita pun tak sama dari segi speknya tak sama. Tuan-tuan ada yang isterinya macam Korea sikit, ada yang macam Hindustan sikit, ada yang macam
Indonesia sikit. Semua cita rasa tidak sama. Dan itu adalah manusia. Perbezaannya itu tak dapat dielakkan. Cuma sekarang ini bagaimana kita nak mencari titik pertemuan. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir ketika mengulas surah Hud ayat 118. Kata dia, sentiasalah manusia itu berselisih pandangan di dalam agama, pegangan, aliran, mazhab dan juga pendapat. Kecuali golongan yang Allah beri rahmat dari kalangan pengikut para rasul, yang mana mereka berpegang teguh dengan agama hasil dari perkhabaran para rasul yang disampaikan kepada mereka. Timbul persoalan. Dalam hal agama, kita konsentrate hal agama lah. Jangan cerita persihan warna tudung apa leceh. Dalam agama, kenapa ada orang fikir, dia tanya, Ustaz, apa sebab ulama ni dia tak boleh bersatu dalam pendapat? Ini hukum macam-macam lah, kami yang pula jadi pening. Bila tanya Ustaz, puasa 6 boleh tak niat sekali dengan ganti? Ustaz ni cakap boleh, yang ini tak boleh, yang ini kadang boleh, kadang tak boleh, yang ini 2 pendapat, ni 4 pendapat. Bagi satu jawapan standard tak boleh ke Ustaz? Ada orang tanya begini, apa kena beza-beza? Ada ustaz kata gosok gigi bulan puasa tengah hari makruh, ada yang kata batal. Mana satu ustaz? Kami pening kepala ha? Beginilah, ulama dia berbeza pendapat sebab pertama, tafsiran terhadap nas ataupun dalil adalah berdasarkan kepada idrak ataupun tahap pencapaian akal manusia masing-masing. At-tafawud fil akal wal faham wal qudrah ala tahsilil ilmi. Manusia ini dia punya kemampuan IQ dia berbeza-beza dalam memahami satu-satu dalil.